Assalamualaikum, selamat malam pecinta kucing semua. Suara saya ni tak sihat ya. Suara saya jadilah macam ni ya, tak sihat. Walaupun tak sihat pun, kerja kucing, basuh sangkar kucing, masak untuk kucing, gaul nasi kucing, bagi kucing makan. Pagi sampai malam buat kerja juga sama ya. Sihat ke tak sihat ke sama ya. Jadi tak adalah, tak boleh nak manja-manja. Tak sihat, tidur je tak boleh ya. Sebab kerja kita banyak, jadi kena buat juga ya. Okey, kepada kawan-kawan yang baru kenal channel kita, tak tahu ni channel apa. Okey, kisah yang ada dalam channel kita semua daripada episod 1 hinggalah sekarang ya. Anda boleh tengok satu-satu, semuanya kisah kucing. Kucing terbiar, kucing yang kita tolong, kucing sakit. Semua ada kisah kucing saja yang kita bawa pulang ke rumah kan. Macam-macam ada. Jadi saya bukan buat YouTube untuk menunjuk baik, tunjuk saya tolong kucing, riak ke, tidak ya. Tujuannya saya nak cari pendapatan ya, buat YouTube, nak cari duit untuk menambah ni pendapatan untuk ni lah, nak beli makanan untuk kucing, rawatan kucing, ubat semua ya. Macam tu. Okeylah, anda nak tahu pasal Nini kan? Okeylah, ni beberapa hari yang lalu saya ada tanya doktor 2 kali pasal Nini, tapi doktor cakap nanti dia update, tapi tak update ya. Jadi saya dah tanya 2 kali, doktor masih tak update juga kesihatan macam mana keadaan. Jadi tak nak ganggu lah. Mungkin doktor sibuk kan, tak sempat dia nak update kat kita keadaan ini ya. Jadi tak apalah, saya serahkan kepada doktor sajalah ya. Beberapa hari yang lalu ya. Okeylah, ini pula pada hari ini dia cakap Nini dah boleh balik hari ni ya, tapi esok ya baru saya boleh ambil ya. Ni 1 hingga 14 ni anda boleh pause ya, tengok apa, bacalah ubat-ubatan, rawatan, jenis-jenis rawatan tu doktor bagi kat saya. Ini pula senarai harga-harga, berapa ubat tu, berapa ubat ni, berapa agaknya kan. Dan ini adalah total bayaran yang saya perlu bayar 441 ya. Okey, anda boleh tengok sendiri tu yang doktor hantar dekat saya. Jadi esoklah saya ambil Nini ya. Hari ni hari Sabtu, suami saya kerja ya. Besok suami saya balik pagi. Nanti kita pergi ambil Nini petang tu ya. Mungkin petang kita pergi ambil Nini ya. Jadi masa mula-mula saya tanya doktor dulu, kos anggaran 200 saja kan. Lepas doktor cek mulut Nini, bagi kawan-kawan yang belum tahu Nini ni sakit apa, dia sakit dalam mulut ya. Anda boleh tengok episod sebelum ni, dia nak makan tak boleh semua ya. Lepas doktor cek, doktor anggaran 300. Esok kita nak ambil Nini dah jadi 441 dah pula. Tak apalah, asalkan Nini selamat ya. Okey, ni satu lagi kisah. Anda boleh pause baca ni, tapi dalam bahasa Kelantan. Ni anak sepupu saya WhatsApp, tiba-tiba cakap dia nampak ada anak kucing kat depan tu, kat depan kedai saya dulu ya. Kedai Mek, dia kata Mek tu arwah nenek saya lah. Dia cakap nampak macam kucing. Dia nak keluar pergi kat lain. Saya pun turun lah pergi tengok. Betul lah apa yang dia nampak. Ni anda boleh tengok 1, 2, 3 mata tu. 3 ekor kucing yang orang baru letak dekat sini. Kita, aduh, ini tepi jalan ni, jalan. Anak sepupu saya nampak dekat atas jalan. Masa mula-mula dia nampak atas jalan tu. Tengoklah, dia nasib baik dia pandai lompat dekat sini ya. Anak sepupu saya nak keluar masa tu, dia dalam kereta, dia jadi nampak jauh-jauh, duduk atas jalan dia kata. Aduh, saya dah ambil kucing itu ya, kena pujuk ni. Saya nak tunjuk ke anda ya. Ni
suasana dari dalam rumah saya ya, kat pintu cermin ni tu kedai ya. Bila orang buang kucing kat depan kedai saya tak nampak ya. Tak nampak. Tapi saya ada nampak pada hari kejadian tu, saya bunyi motor berhenti kat depan kedai ni. Saya pun duduk kat sini lah intai. Tiba-tiba ada motor tu dia orang kata dia kona balik. Dia pusing balik kat depan ni. Saya nampak 2 orang perempuan naik motor, dia pusing balik kat situ. Ni kucing ni ya. Ni kucing ni. Kucing ni pula tak sihat. Ya. Kucing yang dia buang ni tak sihat, tak berapa sihat. Sesama bersin, keluar hingus lagi ya. Ni ibu, lepas tu 2 lagi tu anak ya. Ni nak makan pun dia macam bersin-bersin macam tu. Tak ada selera sangat ya. Okey, saya pada hari tu saya dah bunyi ada motor macam berhenti kat depan kedai. Saya pun masa tu saya kat dalam bilik. Lepas tu saya sajalah intai kat pintu tu cermin kan. Kat pintu cermin tu nampak ada 2 orang perempuan naik motor, dia pusing. Dia pusing. Mungkin dia dah letak kucing kot. Tapi tengok ni kucing ni bersin. Tak boleh nak makan, tengok beringus. Sana nampak hingus tu. Kucing sakit dia buang. Masa tu saya intai, saya tengok tak ada kucing pun dengan dia. Dia dah letak agaknya. Tapi saya tak syak lah dia nak buang kucing, sebab nampak perempuan 2 orang ya kan. Saja je dia nak pusing balik kan. Ingatkan orang saja lalu, lepas tu dia tertinggal barang ke apa, nak pusing balik ke rumah dia ke. Ingatkan macam tu sajalah. Ni yang anak ya. Jadi lepas tu tak pedulikan lah. Ni saya geram keesokan harinya. Saya rasa geram sangat orang tu. Saya dah tulis macam ni, anda boleh bacanya. Orang yang buang kucing semalam sila datang ke rumah saya atau hubungi saya sebelum saya viral video CCTV ni. Orang perempuan 2 orang dengan motor. Saya cakap ni, kes bawah Akta Kebajikan Haiwan Akta 772. Boleh denda 20,000, penjara 3 tahun ya. Saya suruh dia hubungi saya. Saya nak pergi tampal kan dekat kedai saya kat depan tu ya. Ni. Nasib baik ada ulu lesong ni. Ni saya letak dekat sini ya. Senang dia buang kucing kat atas jalan ni lah. Anak sepupu saya nampak yang semalam ni, dia buang kat sini anak kucing. Suka-suka hati aja. Lepas tu budak tu pun naik kat sini kan. Kucing tu. Ni saya letak dekat sini. Terlampau geram sangat ya. Malam tu kita ambil keesokan terus panggil tu, anda boleh nampak doktor dengan mak saya tu. Saya sebenarnya sibuk hari ni. Saya rakam daripada jauh. Itu doktor ya, yang rawat kucing saya lah tu. Mak saya yang uruskannya ya, sebab saya tengah masak. Masa doktor datang ni saya tengah masak ya. Jadi mak saya pergi uruskan doktor ya. Tu kereta doktor. Jadi tengok, saya tak puas hati. Saya pun tulis satu lagi. 2 orang perempuan yang buang kucing di sini pada 19 hari bulan 10 2021. Tolong call saya ni sebelum saya ambil tindakan. Saya nak marah sangat dekat perempuan ni. Okey. Kalau okey, ni saya letak pula ya. Dekat bawah ni pula, nak bagi dia nampak ni. Aku geram ni. Ni dah letak dah. Ni kita letak lagi. Suka-suka hati nak buang kucing kat depan rumah saya. Saya nampak dengan mata saya sendiri 2 orang perempuan pusing motor kat depan ni. Sekali tu saya nampak, tapi saya tak syak. Saya ingatkan orang saja nak pusing motor. Selepas itu mak saya pula. Mak saya masa tu malam lah, dalam pukul 8 dia ada kat luar. Tiba-tiba dia dengar ada orang cakap miau, miau, miau. Orang cakap macam tu dengan motor. 2 orang perempuan tu agaknya lepas dia letak kucing tu, dia pusing balik. Dia saja nak datang tengok kucing dia ada lagi ke tak, dah ambil ke belum. Dia nak tengok agaknya. Mak saya nampak 2 orang perempuan dengan motor. Dia buat miau, miau. Dia buat macam tu sambil tegur kucing yang ada dekat kedai. 2 orang perempuan juga.
itulah saya cakap dua orang perempuan. Yang saya nampak dah sekali, mak saya nampak sekali. Masa tu kita tak tahu pun ada kucing kat depan kedai tu. Lepas tu baru anak sepupu saya, dia nak keluar pergi beli kat mana entah. Dia naik kereta malam lah. Dia WhatsApp saya cakap nampak macam kucing duduk kat tengah jalan. Ke dia silap tengok? Cubalah tengok, dia suruh. Saya pun pergilah tengok. Betul, ada anak kucing. Jadi masa tu datang, ke perempuan tadi yang dua orang tu yang kita nampak tu pusing kat depan rumah kita tu. Memang dia berhenti motor. Saya bunyi, kenapa ada motor berhenti depan rumah? Ingatkan ada tetamu ke nak datang kan. Bila intai, dia dah nak pusing motor je. Tapi saya tak syak masa tu. Dikukuhkan lagi, mak saya pula duduk kat luar rumah. Tiba-tiba dua orang perempuan naik motor buat miau-miau, menegur kucing tu. Sedangkan kita tak tahu kucing tu ada masa tu. Ingatkan saja je. Nak tegur kucing saya ke kok ada. Tapi kucing saya semuanya di dalam sangka yang bebas tu, yang bagus-bagus, yang tak ada pergi mana-mana, yang tu je bebas ya. Yang lain bila malam kita dah kurung ya. Jadi nak marah lah. Kita dalam keadaan susah ni. Nini lagi kat hospital, tak tahu khabar berita masa tu. Lepas tu nak uruskan kucing banyak-banyak. Dia senang hati datang campak kucing dekat depan rumah kita. Okey. Kalau orang kata tak payah ambil. Tak payah ambil lah kucing orang buang, biarkanlah kucing tu pergi. Tak boleh. Masalahnya tak boleh nak buat macam tu. Kita ada satu perasaan kesian bila orang buang kat depan rumah kita. Memang dia tahu kita pelihara kucing, dia sengaja nak tuju kepada kita kucing dia memang buang kat depan rumah kita. Kita pun nak biarkan kucing tu, biarlah ikut dia nak pergi mana. Lantaklah kucing ni nak pergi mana. Tak boleh. Hati kita tak boleh nak buat macam tu. Bila kucing tu dah orang buang kat depan rumah kita, kita tak boleh nak jadi macam orang tu, nak biarkan macam tu. Kita kena ambil. Ya. Kita memang kena ambil. Kucing yang orang buang depan rumah kita, kita tak boleh biarkan. Kita kena ambil. Memang perasaan macam tu. Dalam hati memang macam tu. Kita mesti ambil, bawa pulang ke rumah kita. Kita nak bantu kucing tu. Ya. Jadi beberapa hari dah. Banyak hari dah kucing tu ada kat rumah saya ya. Lepas terima rawatan tu, hari ini dah ada selera dah kucing tu ya. Ini ni dah ada selera dah ibu dia. Hari tu beringus, dah dapat suntikan dah ni. Tengok datang pada rumah kita, kucing sakit kita tolong. Tuan dia ni, saya nak marah kat tuan dia ni, suka-suka hati je. Kepada kucing ni saya ikhlas saja. Sediakan makanan, bagi makan, rawatan, saya tak berkira dengan kucing tu. Tapi saya tetap nak marah dekat tuan dia yang lepas tangan macam tu saja. Andai kata saya jumpa tuan dia, kalau dia datang ke macam mana, saya nak cakap kat dia, kenapa buang kucing dekat rumah saya? Kalau dia kata, sebab awak kan banyak kucing. Sebab saya banyak kucing lah, janganlah buang kat sini. Lagi bertambah lagi. Ingat saya ni orang kaya ke? Saya nak cakap kat dia, 3 ekor kucing awak buang, 3 ringgit. 1 ekor 3 ringgit. Dia sanggup ke nak bagi dekat saya 9 ringgit sehari? Cukupkanlah jadi 10 ringgit. RM1 tu upah saya, basuh sangka dia. Bukan kita zalim, tapi kita nak bersoal dengan ni, nak soal tuan yang buang sesuka hati tu. RM10 sehari boleh dia bagi kat saya. Sebulan 300. Boleh ke dia bagi? Senang-senang dia buang dekat kita. Saya ni orang buang ambil. Tak sampai hati nak jadi macam dia, pergi buang kat tempat lain ke, nak biarkan kucing tu pergi ke mana-mana. Tak sampai hati. Bila dah ada dengan kita, dah jadi kucing kita. Bila ada kat depan rumah kita, tu kucing kita kena tolong. Bila kita nampak kucing tepi jalan yang kesusahan, yang sakit apa, kita dah jadi kucing kita, kita memang kena tolong. Nak tinggalkan macam tu, tak sampai hati. Jadi bertambahlah kerja kita, bertambah. Ya. 2-3 hari ni bertambah sangka, kena basuh ni,
Berlapuk-lapuk ni. Berak kencing. Kita kena basuh ni. Tuan dia senang je. Dua orang perempuan tu. Senang je dua orang perempuan tu. Datanglah campak kucing kat depan rumah kita. Ingat ya. Seluruh kucing ni akan menyumpah orang macam ni. Biar dia susah. Ya. Takkan senang, takkan kaya orang macam ni. Dia dah menyusahkan saya ya. Orang lain banyak je yang saya tolong. Dia bagi tahu dengan cara baik. Contohnya kawan-kawan kita ke, dia minta tolonglah jaga kucing ni, saya jumpa cedera. Tolonglah jaga kucing ni, tuan dia tak sihat ke apa. Dia bagi tahu dengan cara baik. Bukan kita suruh dia datang hantar kat rumah kita pergi ambil. Nak cakapnya orang ada adab ni lain ya. Orang tak ada adab, biadab ni dia campak macam tu je kucing. Kalau anak sepupu saya tak nampak, saya manalah tahu ada kucing kat depan kedai tu. Saya tak tahu. Kalau anak sepupu saya tak nampak, malam tu terus kena pijak dengan kereta. Entah kan depan tu jalan, kucing tu pun duduk atas jalan. Anak sepupu saya nampak atas jalan kucing tu ya. Nasib baik tak kena langgar je. Kalau kena langgar tu memang tak tahulah nak cakap macam mana kat tuan dia tu ya. Ni dah menyusahkan orang dah ni. Buang kat depan rumah orang senang-senang saja. Ingat orang suka ke perangai macam tu. Orang lain datang serah elok-elok saja. Ini tidak, buang macam tu saja. Senang je. Saya luahkan perasaan saja ni. Bukan kata saya nak marah dekat kucing tu. Kucing tu kalau tuan dia nak ambil balik, saya tak bagi dah. Tak payahlah. Nanti dia buang kat tempat lain. Kat tempat lain belum tentu lagi orang akan tolong ya. Jadi biarlah kucing tu duduk dengan saya. Dah jadi kucing saya. Jangan sekali-sekali nak meminta kucing tu balik ya. Dah jadi kucing saya ya. Saya tak nak bagi dah. Bukan kata kita ni kalau kucing kita walau hodoh ke berkurap, busuk macam mana pun, kita dah sayang, tak boleh nak bagi kat orang ya. Tak sampai hati dah. Orang minta kita tak boleh bagi dah. Ya. Jadi bukan kata nak marah dekat kucing tu, menumpang kat rumah kita, bagi makan. Banyak lagi kucing-kucing lain yang saya tolong tepi jalan. Tapi kalau yang ada tuan, saya nak marah. Yang tepi jalan tu kita tolong dia tak ada tuan ya. Yang ada tuan yang jenis macam ni, nak campak je suka hati macam ni, saya nak marah lah dekat tuan dia ni. Senang saja dia bagi kerja dekat saya ya. Pagi-pagi ni tarik wayar ni, basuh ni, saya nak marah dekat tuan dia. Setiap kali saya buat kerja kucing dia tu, saya teringat dekat dua orang perempuan tu. Suka hati je bagi kerja, tambahkan kerja aku. Macam itulah hati saya berkata-kata. Dengan kucing tak ada masalah ya. Kita dah rawat dah pun kucing tu. Biarlah dia duduk dengan saya, tak ada masalah. Tapi tuan tu biar beradab sikit ya. Datang, tolonglah datang ya. Okey, sekianlah. Banyak kita merepek. Okey, jumpa lagi ya. Bye.